kita lah. InsyaAllah kita bantu semampu yang mungkin lah. InsyaAllah. Terima kasih Diana. Itu pengalaman betul juga bila Diana kata kita ni berjalan-jalan, jangan fikir berjalan cantik gambar aje. Tapi fikir ada orang yang trauma, ketakutan yang sangat-sangat perlukan bantuan. Kita minta maaf kita dah sorry. Mungkin Irma mungkin ada sedikit penutup macam mana sahabat-sahabat pendengar IKIM boleh turut bersama kalian untuk Sisters Care for Yatim khususnya di IRM. Silakan Irma. Okey, insya-Allah. Ada banyak cara sebenarnya. Pertama, semestinya yang kami tengah jalankan adalah di Launchgood, di platform Launchgood. So kalau masuk ke website Launchgood tu www.launchgood.com/Sisters Care for Yatim. Okay, so Sisters tu ada S and then Care for Yatim, ejaan yatim YATEEM. Ataupun kalau nak lebih mudah, kalau tak nak tersilap, boleh dapatkan link tu di Instagram saya, Instagram Dana Amir, ataupun boleh terus layari ke Facebook Islamic Relief Malaysia. Ataupun kalau kata tak nak gunakan platform Launchgood, boleh juga pergi terus ke Islamic Relief Malaysia dan dapatkan account number yang kita boleh terus CDM lebih mudah kan, ataupun transfer online. Maknanya kat situ nanti kat description tu just tulis dekat situ LG Yatim. So maknanya nanti kita tahulah kita alert yang derma ataupun sedekah anda tu adalah untuk projek Sisters Care for Yatim. Jadi orang kata kalau nak menerima ni jangan teragak-agak, jangan tersekat-sekat. Kalau dah terniat dekat hati tu teruslah lakukan, jangan tunggu-tunggu. Tahu sebenarnya niat yang kita nak bersedekah tu ada rezeki besar yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita tersekat-sekat, nanti kan terlepas pula rezeki besar yang Allah nak sampaikan kita tu kan. InsyaAllah sebab apa? Lebih banyak kita berkongsi, lebih banyak berkat dan rezeki kita juga yang akan kita terima. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih inspirasi Irma Hasmi dan juga Diana Amir dengan perkongsian pengalaman mereka juga bersama misi-misi kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Dan kita jumpa lagi nanti insyaAllah Irma dan Diana. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. InsyaAllah tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia suara kemanusiaan kita hari ini. Masya Allah. Bila dua orang bercerita, dia macam melantun-lantun cerita mereka. Yang penting pengalaman berharga untuk kita jadikan iktibar bersama. Ya, pastinya perkongsian suara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia menutup tirai warna pagi untuk hari ini, dan selepas ini Yati akan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Pesona di Zahra ya. InsyaAllah untuk warna pagi jumpa esok. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hari demi hari, tangisan anak-anak kelaparan dan kesakitan semakin kuat bergema. Kemarau, kebururan, peperangan dan kemiskinan menjadi asbab utama kepada penderitaan. Menurut laporan World Food Programme, 821 juta orang tidur dalam kelaparan dan 6 kanak-kanak maut dalam tempoh seminit akibat kebuluran. Ketika dunia sedang merintih, di mana kita? Kempen Dariku Untukmu, anjuran Islamic Relief Malaysia bakal mengurangkan penderitaan lebih 100,000 penerima di lebih 32 negara termasuk Syria, Palestin, Yemen dan Somalia. Untuk maklumat lanjut, hubungi 03-8926-3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail. Berita IKIM edisi jam 10 pagi. Semua petugas perkhidmatan awam yang melanggar peraturan bekerja dari rumah BDR akan dikenakan tindakan tata tertib selaras dengan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, JPA pada 21 Oktober lalu mengeluarkan surat edaran berhubung arahan kehadiran bertugas pegawai perkhidmatan awam persekutuan di Selangor, Sabah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Menurut beliau, surat berkenaan sejajar dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi menyokong usaha kerajaan membendung penularan pandemik COVID-19. Katanya dalam satu kenyataan di Kuala Lumpur semalam. Tan Sri Muhammad Khairul Adib berkata mana-mana pegawai perkhidmatan awam persekutuan diarahkan atau dibenarkan BDR perlu mematuhi arahan peraturan BDR sebagaimana surat edaran JPA bertarikh 17 Mac. Mengulas lanjut, beliau berkata mereka perlu sentiasa berada di rumah dalam tempoh waktu bekerja yang ditetapkan, sentiasa bersedia sekiranya diarah oleh ketua jabatan untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain dan boleh dihubungi dalam tempoh waktu bekerja.
Kekerapan perkhidmatan tren LRT, MRT dan monorail akan dikurangkan mulai hari ini sehingga arahan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya berakhir. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Prasarana Malaysia, Datin Norlia Noh berkata pihaknya sudah mendapat kebenaran daripada Kementerian Pengangkutan untuk mengimbangi kekerapan tren berdasarkan permintaan ekoran penurunan besar aliran penumpang akibat PKPB. Perkhidmatan LRT, MRT dan monorail ini bagaimanapun akan beroperasi mengikut masa yang sama daripada pukul 6 pagi hingga tengah malam, katanya dalam satu kenyataan di Kuala Lumpur semalam. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun meninggal dunia selepas terjatuh dari tingkat 15 flat Ladang Gemilang 1 di Kuala Terengganu dalam kejadian jam 4 petang semalam. Mangsa Muhammad Aryan Difa Danish Muhammad Azizul dikatakan terjatuh dari tingkap ruang tamu ketika tinggal bersendirian di rumah sewa keluarganya itu. Ibu mangsa Nurul Amelia Ali 34 tahun berkata beliau keluar sebentar ke kedai bersama anak bungsunya yang berusia 4 tahun manakala mangsa ditinggalkan kerana sedang tidur bersendirian di ruang tamu ketika itu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, beliau menerima panggilan telefon daripada suaminya yang memaklumkan tuan rumah menghubungi mengenai insiden kanak-kanak terjatuh. Katanya ketika ditemui pemberita di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu semalam, Nurul Amelia berkata beliau hanya menyedari kanak-kanak tersebut adalah anaknya apabila melihat pakaian mangsa. Jenazah kanak-kanak itu dibawa balik ke rumah bapa Nurul Amelia di Kampung Batu Buruk, Terengganu untuk dikebumikan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahim Makdin ketika dihubungi bernama mengesahkan kejadian itu. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Saya Mazlina Ismail. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 7 Oktober dalam tahun 1983, Muhammad Misbun Siddiq mencatat sejarah menjadi pemain badminton bertaraf profesional yang pertama dari Asia Tenggara apabila memeterai kontrak selama 3 tahun dengan kumpulan pengurusan antarabangsa IMG bertempat di Kuala Lumpur. Pemilihan Misbun dibuat berdasarkan kebolehan beliau dan keinginannya menjadi pemain badminton utama dunia. Di bawah perjanjian ini, perbelanjaan dan penyertaan Misbun akan diuruskan oleh IMG. Dalam pada itu, Misbun menyifatkan pengiktirafan ini dapat memberinya peluang untuk meningkatkan mutu permainan terutamanya membantu pasukan Malaysia memenangi Piala Thomas. Bakat Misbun mula dikesan apabila muncul johan perseorangan badminton daerah Banting pada tahun 1976. Bintangnya terus bersinar apabila menjuarai pelbagai kejohanan pada peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Sesungguhnya, kejayaan beliau ini menyuntik semangat juang dalam kalangan para pemain pelapis negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Kempen Tabung Pahlawan, sebarang sumbangan layari tabungpahlawan.jhev.gov.my Palang Derma. Selagi Nabi masih berterus. Memutuskan rantaian penularan penyakit COVID-19 adalah tanggungjawab bersama. Sebagai ibu bapa, sila pastikan anak-anak sentiasa mematuhi garis panduan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sewaktu di sekolah dan ketika perjalanan pergi dan pulang sekolah. Kita mesti menang. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi
سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Faradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Informa Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam mak Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah Allah kereskikan untuk kita bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari Isnin hari ini, awal minggu untuk semua. Moga-moga hari ini Allah kurniakan kesejahteraan untuk kita semua melalui kehidupan kita dengan tenang, dengan rasa bersyukur kepada Allah SWT. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita berjaya melakukan itu, maknanya kita telah pun memulakan hari kita dengan sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan. Baiklah, untuk anda rakan pendengar, sebentar tadi telah pun bersama dengan Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah. Terima kasih pada mereka berdua yang telah pun berkongsi 4 jam bersama dengan anda, dan insyaAllah masanya bersama dengan Yati saat ini sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti bakal berkongsi macam-macam. Macam-macam akan kita kongsikan, tapi yang penting awalan ini kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin, menerusi persona di Zara. Kita akan dapatkan Ustaz di hujung Skype untuk bersama dengan rakan-rakan untuk kita sambung lagi silibus kita dalam Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Moga-moga ada input dan juga maklumat dan ilmu yang dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita menggerakkan keluarga kita. Kita nak masuk syurga, satu keluarga masuk syurga, insya-Allah. Baiklah, saat ini kita nak dengarkan lagu yang dinyanyikan semula daripada Intim dengan Wanita, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Informa Islami, tentunya bersama saya Nur Hayati Faradi. Kau digelar sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis bilangan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jua hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah yang dengan iman yang teguh. Terciptakan dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk dijunjung, tapi dekat di bahu untuk dilindung.
lukisan kecantikan. Bila kita berbincang kebebasan dan hak asasi, dia mesti dalam kerangka percaya kepada Tuhan. Kita bebas dan kita ada hak secara yang bertuhan. Bukannya kita ada hak dan kita bebas untuk melawan Tuhan. Begitu juga dalam rukun negara yang terakhir itu dia sebut kesopanan dan kesusilaan. Jadi nak bebas dan nak ada hak asasi itu haruslah dalam kerangka, dalam bingkai kita itu sopan dan bersusila. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Husin, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk perkongsian pertama di Aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan kita akan bersama menerusi Pesona di Zahra untuk bersama dengan rakan pendengar dah pun bersedia di hujung Skype bersama dengan anda. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengar pun suara Ustaz kan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami menerusi perkongsian Pesona Zahra, dan hari ini kita sambung lagi untuk Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Silakan Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la. Rahmati Allah di KFT, seterusnya kepada seluruh ibu, kakak, ayah, babang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian dan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Jadi untuk itu kita tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-97, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu kaya kepada sekalian alam. Sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu kaya pada sekalian alam, ya. Maknanya kaya Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya yang Maha Kaya, tidak seperti makhluk-makhluk seperti kita ini. Jadi bagi kita membicarakan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, kita akan bicara daripada tiga perkara. Kan, kita akan bicara daripada tiga perkara bila kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala kaya. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kaya yang mutlak. Kan, kaya yang mutlak, dibandingkan dengan kita, ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, kan, kaya kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kekayaan kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk ini, kita tetap bergantung antara satu sama lain. Ini beza Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bergantung kepada sesiapa dan apa pun, tidak bergantung. Tapi kita bergantung. Kita ni bergantung kepada yang lain-lain. Kaya kita bergantung dengan yang lain-lain. Saya nak bagi perumpamaan mengenai kaya manusia ni, kan. Sekalipun katakan seorang itu kaya, duitnya banyak, kan, hartanya banyak, kekayaannya banyak melimpah ruah, tetapi dia tetap bergantung dengan orang membuat baju bagi bajunya yang bagus-bagus. Dia tetap bergantung kepada nelayan untuk dia makan ikan. Dia tetap bergantung kepada penternak untuk dapatkan daging. Dia terpaksa bergantung dengan petani untuk dia makan sayur. Dia terpaksa bergantung kepada pembuat kontraktor buat rumah untuk buat rumah dia yang bagus-bagus tu.
Dia maknanya kaya manusia dia tidak bergantung kepada yang lain. Besok kalau seorang itu meninggal, dia tidak akan bawa keranda dia sendiri. Kita pernah tengok tak? Kita satu orang tu meninggal, dia angkut keranda dia sendiri. Kemudian dia gali lubang kubur dia sendiri. Kan, kemudian dia kambur sendiri, kemudian dia babai sendiri. Babai, selamat tinggal selamat tinggal. Tak ada. Kan? Maknanya seseorang tu hebat macam mana pun, ibu-ibu, kakak ayah, pangkat macam mana pun, tinggi macam mana pun dia tetap bergantung kepada manusia, tetap bergantung kepada orang sekeliling dia. Nah ini bezanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Maknanya dia punya kaya dia mutlak, tidak bergantung kepada apa dan sesiapa pun. Ini Allah sebut dalam surah Fatir ayat 15. Surah Fatir ayat 15, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu sebenarnya fakir di sisi Allah. Kamu fakir kepada Allah, dan Allah itulah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi maknanya beza kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ghani dan mutlak, tidak bergantung kepada apa dan siapa pun. Tapi kita bergantung kepada perkara-perkara lain. Dalam kaya macam mana pun kita tetap bergantung kepada orang-orang sekeliling kita, pada perkara sekeliling kita. Itu benda yang pertama. Berbincang dengan Allah Al-Ghani, yang pertamanya bahawa kita kena faham kaya Allah mutlak, sedangkan kalau kita dikurniakan kekayaan, kaya kita bergantung kepada benda yang ada di sekeliling kita. Yang keduanya, apabila kita bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala itu dia memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua perkara. Memiliki segala-galanya, memiliki semua perkara. Sedangkan kita tidak akan memiliki semua benda. Kita tidak akan memiliki semua benda. Manusia itu cukup dia tetap ada kekurangan-kekurangan. Hari ini ada orang yang dikurniakan harta yang melimpah ruah, tapi Allah tarik kesihatan. Kesihatan dia maknanya sakit, maknanya hartanya banyak, tapi makan dia hanyalah makan roti pita. orang dekat kampung maknanya hartanya taklah melimpah ruah tu, tapi hidup apa saja. Habis boleh makan, dia boleh menikmati semua benda. Ini kadang-kadang seseorang itu walaupun hartanya banyak, minum kopi pahit. Orang kampung lagi ataupun orang biasa lagi menikmati kopi tu lah, kan. Dengan gula dia ni, kopinya pun gula pun tak ada, kan. Apa lagi? Dia punya makan daging takut darah tinggi, kan. Makan seafood takut gout, kan. Makan benda manis, makan nasi takut kencing manis. Akhirnya makanya roti pita, masya-Allah, kan. Jadi itu kita. Maknanya kita tak akan miliki semua benda kadang-kadang, kan. Kadang-kadang Allah pun kita harta ada benda kurang. Ada orang yang hartanya banyak, anak tak ada kadang-kadang. Kat kampung tu, anaknya pirot, anaknya berapa, alhamdulillah Ustaz, anaknya 16, alhamdulillah. Anaknya bagus, ramai dan ada soleh. Kadang-kadang anak pula Allah tak rezekikan, dia anak angkat. Tapi alhamdulillah, tapi nak ceritanya kat sini, sekaya mana kita sebagai manusia, sekaya mana kita sebagai makhluk, dia takkan memiliki semua benda. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua perkara. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua perkara. Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Muhammad ayat ke-38. Surah Muhammad ayat 38 Allah ulang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah lah yang maha kaya, kamulah orang yang fakir. Allah SWT sebut bahawa Allah Al-Ghani.
kamulah fakir sebenarnya kan. Kamu takkan memiliki semua benda kan. Kamu takkan memiliki semua benda dalam kehidupan kamu tu. Itu benda kedua apabila kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani. Ini kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian yang ketiga apabila kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, yang ketiganya Ghani Allah Subhanahu Wa Taala kekal untuk selama-lamanya. Ghani Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Sedangkan manusia ini dia tak kekal. Dia sementara. Kalau dia ada harta sementara, dia tak kekal. Hari ini dia muda, dia kaya, dia handsome. Sampai satu masa rambut dah tak ada. Maknanya okey, dulu bukan handsome lagi kan. Rambut dah tak ada. Okey. Maknanya tak kekal. Dulu kuat berkaman, berketak-ketak, perut ada six pack kan. Sekarang tinggal one pack. Dalam one pack besar pula tu, ke depan one pack dia. Itu maknanya dia tak kekal dia tak kekal. Okey, tak kekal. Okey, dulu dia boleh angkat benda yang kuat-kuat, berat dan semua. Sekarang mungkin angkat diri pun tak larat, kena pakai tongkat, kena pakai kursi roda. Jadi kita tak kekal. Hebat mana pun kita kena faham, kita kena tahu. Hari ni kuat mana kita, cantik mana kita, sebagus mana kita pun kita tak kekal. Kita ada sementara. Sampai satu masa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa kita akan menurun kehebatan kita tu. Ini siapa-siapa yang umurnya telah masuk ke 40 tahun Mana 40 tahun kita belum lagi ada JIT kita baru macam 20-an kan. 12 Ustaz. 19 lagi kan. So barang siapa yang umurnya telah mula masuk sekitar 40 tahun, dia akan mula perasan orang sekeliling dia tu meninggal. Orang sekeliling tu dah tak ada dah. Kan sana kawan meninggal, sini kawan tak ada dah, pakcik meninggal, mungkin ayah meninggal. Dia sudah menyaksikan orang meninggal di sekeliling dia tu. Umur 40 tahun. Tapi kan ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, kita kena faham satu benda. Apa dia? Hari kita melihat orang dimandikan, kita melihat orang dikafankan, kita melihat orang diangkat ke kubur, kita melihat orang diletakkan ke liang lahat. Satu hari nanti pasti dan mesti kita juga akan dimandikan, dikafankan, diangkat, diletak ke liang lahat dan ditinggalkan kesorangan kat kubur itu. Yang tinggal adalah amalan. Jadi Al-Ghani Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah sebut bahawa kekal Allah Subhanahu Wa Taala Maliki Yaumiddin, Raja sehingga hari pembalasan. Kekal Allah tu Raja sekarang sampai hari pembalasan Allah tu tetap kekal sebagai Raja. Sedangkan kita makhluk, kita ada maknanya dulu mungkin hebat dan dia tu dan dia akan tak ada kat muka bumi. Okey, jadi itu sebagai mukadimah dia apabila kita bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal, yang maha kaya. So kaya Allah Subhanahu Wa Taala, kaya mutlak, memiliki semua benda, dan Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Kekayaan itu kekal, berbeza dengan kita sebagai makhluk. Kekayaan kita tidak kekal. Masya-Allah, okay. masya-Allah. Itu sebagai mukadimah. Terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimah yang sangat-sangat kata orang tu menyentuh semua orang. Semua kita terkena sebenarnya bila katakan Allah itu maha kaya. Siapalah kita Ustaz kan, masya-Allah. Dan untuk rakan pendengar yang sedang menyaksikan secara langsung saat ini di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat memahami, belajar sesuatu dengan nama Allah SWT Al-Ghani ini. Kita akan kembali selepas ini, berhenti rehat seketika. Terusnya tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad, pesuruh Allah, kekasih Allah. Muhammad ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi Allah, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi Allah, Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi Pesona Jizarah. Bersama dengan sahabat pendengar kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian Skype kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Hari ini kita sambung pengajian Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Ghani. Allah yang maha kaya. Kaya Allah tu kaya yang mutlak. Miliki segala-galanya, semuanya. Dan juga kekal untuk selama-lamanya. Berbanding kita manusia, ya Allah, Masya Allah, jauh sangat Ustaz kan, Masya Allah. Dan kita sambung Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Kak Ati, terima kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Jadi kita telah bicara nama Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, dan kita tahu kaya Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Allah memiliki segala-galanya dan Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki kekayaan yang mutlak berbanding kita manusia, kan, kita tak memiliki segala-galanya dan kita tidak kekal selama-lamanya. Jadi setelah kita tahu perkara ini, apa kita nak buat? So, apa kita nak buat? Setelah kita tahu kan? So, apa kita nak buat? Okey. Kalau kita lepas kita tahu, kita memahami Allah tu Ghani, Allah tu Maha Kaya, ada 3 perkara yang kita kena buat. 3 perkara yang kita kena buat. Yang pertamanya apa dia? Iaitu kena sentiasa bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian, satu benda tauhid yang kita kena pegang sungguh-sungguh dan betul-betul adalah pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Benda ni kita kena bina, kita kena bentuk sebenarnya. Kita dengan manusia hanya berurusan. Kita bukan bergantung dengan manusia. Kan? Kita berurusan saja. Kan? Jadi maknanya jangan bergantung dengan makhluk. Makhluk tidak kekal. Makhluk tidak mempunyai jalan keluar bagi masalah. Kita berurusan saja. Kita jumpa orang berurusan. Tapi dia membukakan hati untuk membantu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau anda kata hari ini, kalau anda kata saya bergantung dengan satu meja, saya duduk dekat meja, saya bersandar dekat meja, kan. Jadi benda yang paling saya risau dan paling saya takut apabila meja ini hilang daripada saya. Yang paling saya risau adalah meja ini diambil oleh orang lain. Yang paling saya risau adalah meja ini patah kalau saya bergantung dengan meja ini. Sebab apa? Sebab saya bergantung dengan meja itu, itulah benda ini yang paling saya takut kehilangan dia. Tapi kalau kita faham benda ini, kalau kita bergantung dengan dunia, apa yang paling kita risau kat dunia ni adalah apabila dunia ni hilang daripada kita. Sebab tu kalau kita memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, mutlak kuasa dia, kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan risau. Ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, kan, selagi mana ada kehidupan, selagi itu ada rezeki, insya-Allah. Sekarang ni kan tengah COVID, banyak orang yang mungkin kerja ada masalah, mungkin diberhentikan, mungkin kita rasa macam sesak nafas, macam apa jadi ni. Tapi yakinilah Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Selagi mana ada kehidupan, abang-abang, akak-akak saya sekalian, selagi itu ada rezeki. Bagaimana caranya Allah datang ke Allah? Kita minta pada Allah, bergantung kepada Allah. Kita dengan manusia ni hanya bermuamalah, berurusan sahaja. Pergi jumpa manusia, berbincang, dengan bank berbincang, dengan siapa berbincang, tapi jangan lupa bergantung pada Allah, doa pada Allah. Ya Allah, angkat tangan. Ya Allah, bantulah ya Allah. Tuhan yang mendengar doa kita pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika seorang pun tak boleh tolong Nabi Ibrahim. Lagi kalau ikut sesak nafas Ibrahim, macam apa nak buat? Kena tangkap api kat besar depan ni, ada campak dekat api, siapa pun tak boleh tolong. Boleh bayang tak sesaknya nafas, macam mana nak buat macam itu ketika itu, kan. Tapi ketika itu dia bergantung kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan Allah sebut, kan, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Tuhan yang kita angkat doa, angkat tangan pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Yunus AS ketika ditelan ikan, yang seorang pun tak boleh tolong Nabi Yunus. Seorang-seorang tau. Tuhan yang kita angkat tangan doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang menyelamatkan Nabi Ayub AS ketika Nabi Ayub sakit. Seorang pun tak boleh tolong Nabi Ayub. Tuhan yang kita angkat tangan dan doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kita berada di peperangan Badar, tak ada siapa boleh tolong Nabi waktu itu. Tuhan yang sama. Asal itu angkat tangan pada hari ini. Pertama, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin antara kita sesak nafas,
Sesak nafas tu sebab kira panic attack ataupun anxiety attack kan. Sebab apa nak buat sekarang, ialah COVID dan sebagainya. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ucapkan selalu Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kan apa kata Salahuddin Al-Ayyubi mengajar kepada kita kan, la taqul, jangan kamu kata ya Rabbi, ya Allah aku ada masalah ya Allah, walakin kul, tapi katakanlah ya muskilah indi Rabb, wahai masalah aku ada Tuhan. Jangan kata ya Allah aku ada masalah ya Allah, tapi sebutkan wahai masalah, siap kamu, aku akan lawan kamu, aku ada Tuhan. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang pertama yang kita kena faham. Maknanya dalam rumah tangga kita kan, apa juga masalah, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kita adukan pada masalah isteri kita, masalah suami kita, masalah anak-anak kita kan. Dan kita berurusan dengan manusia. Bergantung hanya pada Allah. Itu benda yang pertama yang kita kena faham. Selepas kita faham Allah Al-Ghani, Allah tu kayanya mutlak, satu benda kita kena kita bergantunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah jalan keluar bagi segala mud dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahan. Kan semua orang ada masalah. Kan? Saya ada masalah, DJ Kak Yati ada masalah, semua kita ada masalah. Orang yang tak ada masalah kat Malaysia ni hanya ada 2 tempat saja kalau tuan-tuan nak pergi. Satu Tanjung Rambutan, satu lagi Hospital Bahagia. Itu adalah tempat orang tak ada masalah. Jadi kalau kita nak kena duduk di kalau kita nak duduk dekat Shah Alam, nak duduk kat Johor Bahru, nak duduk kat Kota Baru, nak duduk kat Kedah, nak duduk kat mana, maknanya kita akan ada masalah. Kan? Kalau tak ada masalah, 2 tempat ni saja pilihan yang ada kalau di Malaysia. Sama ada Tanjung Rambutan ataupun Hospital Bahagia. 2 tempat ni orang yang tak ada masalah. Dia lain blues dia hidup tu kan. Tapi maknanya jangan takut dengan masalah. La taqul, jangan sebut Allah aku ada masalah ya Allah, tapi sebutkan ya masalah, wahai masalah aku ada Rabb, Allah yang akan membantu. Itu benda yang pertama. Yang keduanya, ibu, kakak, ayah, saya ingin saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang keduanya, bila kita faham bahawa kita manusia ni kita terhad, kan? Maksudnya kita terhad, jadi maknanya kita tak memiliki semua benda, kan? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja memiliki semua benda. Jadi maknanya kita kena faham benda yang kedua, apa dia? Milikilah benda yang terpenting dalam hidup kita. Kan? Kita tak akan mampu hidup semua, tak akan mampu memiliki semua benda, tapi milikilah benda yang terpenting dalam hidup kita. Ada 2 benda terpenting dalam hidup kita yang jangan kita tak ada. Yang kita tak ada, memiliki 2 benda. Paling kurang miliki 2 benda ini. Sebab kita memang takkan dapat miliki semua benda. Tapi paling kurang 2 benda ni jangan tak miliki. Apa dia? Yang pertamanya iman. Yang keduanya adalah kasih sayang. 2 benda ni adalah 2 benda yang penting dalam kehidupan. Yang perlu ada dekat hati kita. Hati kita ni kena penuhkan dengan 2 benda. Yang pertamanya iman. Yang keduanya kasih sayang. Orang yang kurang iman, dia mudah rungsing dalam hidup dia. Orang yang kurang iman, dia mudah rungsing dalam hidup dia. Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya akan diberi ketenangan. Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Yang keduanya kasih sayang. Kasih sayang ni maknanya hati kita kena penuh dengan kasih sayang. Orang yang hatinya tak ada kasih sayang, dia mudah membenci. Dan hidup membenci orang lain ni dia penat. Hidup penat. Orang hati tak ada kasih sayang, dia mudah membenci orang lain. Hidup dalam keadaan membenci ni, kebencian hidup dalam hati ni, salah ke orang sana, salah ke orang sini, orang je salah. Hidup macam ni hidup yang penat. Dia penat, kehidupan dia akan penat. Jadi kita kena penuhkan. Kita pun cakap, alah Ustaz, saya ni kasih sayang kurang Ustaz. Daripada kecil mak ayah pun tak baik kasih sayang, mak ayah berpisah ke, pergi sekolah selalu kena bully dengan kawan-kawan, kahwin pula suami macam mawas aku nak cakap kan. Kalau tak dapat kasih sayang daripada manusia, mulakan penuhkan hati dengan kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan itu dulu. Kita rasa Allah tu maknanya taatlah pada Allah dan rasalah Allah tu menyayangi kita. Itu benda sangat penting dalam hidup. Jadi manusia ni keduanya, kita tak akan mampu semua benda. Tapi kita perlu memiliki 2 benda terpenting dalam hidup kita. Di mana kasih sayang.
Iman, kasih sayang. Kasih sayang ni yang keluarga. Sebab itulah keluarga jaga baik-baik ibu kakak sekalian. Siapa yang nak merancang masa depan dengan bagus, bukan semata-mata beli insurans untuk waktu tua, bukan semata-mata kumpul duit kat bank. Siapa yang nak merancang masa depan dia, hari tua dia adalah wujudkan keluarga yang bahagia. Nanti anak akan tolong jaga kita. Keluarga akan tolong sama-sama kita waktu susah. Kan? Maknanya keluarga akan sama-sama kita ketika dalam keadaan kita tak ada siapa nak datang kat kita. Kan? Jadi maknanya nak merancang hari tua bukan semata-mata insurans lah, simpan duit dalam bank lah. Yang paling besar dia adalah kan keluarga yang bahagia. Itu paling besar dia. Yang akan bersama kita ketika orang lain tak ada ketika itu. Kan? Dia lah akan bersama-sama kita. Itu wujudkan benda itu. Kan? Okey. Dan yang ketiganya setelah kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang ghani, maknanya yang kaya, dan kaya Allah itu kekal, kita ni tak kekal. So macam mana kita nak mengekalkan kekayaan kita? Nak mengekalkan kekayaan kita adalah dengan kita banyak memberi. Dengan kita banyak memberi. Dengan banyak beri, kekayaan kita akan kekal. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa ma naqasal malu min sadaqah, harta tidak akan berkurangan dengan bersedekah. Tak akan berkurangan harta dengan sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha, sedekah mesti akan dibalas dengan 10 kali ganda. Mesti akan dibalas dengan 10 kali ganda. Jadi maknanya kalau kita nak mengekalkan kekayaan, kita kena banyak bersedekah walaupun sikit. Jangan kita nak kaya baru bersedekah. Kita bersedekahlah sampai kita jadi kaya. Sikit kita sedekah, mana sikit kita ada, sikit kita sedekah. Banyak kita ada, banyak kita bersedekah. Jangan kita kekal menjadi kaya yang kita bersedekah. Itu belum lagi kita bicara mengenai harta itu akan kekal di akhirat. Ini di dunia lagi. Di dunia ni Allah akan balas. Sebab tu saya nak kongsikan sedikit nasihat untuk abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Bagi dalam keadaan nafkah isteri kita, kita jagalah sebaik-baiknya nafkah isteri kita. Kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau dia kata kita bagi lebih kepada isteri, dia merupakan sedekah. Kan? Sedekah tu bukan masuk kesian. Kalau kesiannya isteri dapat sedekah. Bukan masuk macam tu. Sedekah di sini maknanya nilainya itu lebih itu seperti sedekah. Kenapa? Sebab kalau sedekah, Allah mesti akan ganti balik benda itu. Nanti kita kena faham. Jadi punya isteri dengan anak-anak, kan? Kita usaha, kita lebih itu bagi itu nafkah. Lebih itu jadi sedekah. Sedekah tu Allah akan ganti balik. 4 kali ganda ganti balik. Jangan berkira. Kadang-kadang ada orang, dengan orang lain bukan pemurah lagi tau. Kawan kalau makan, tak apa. Hari ni biar saya bayar. Kan? Kalau dia dah jadi ahli masjid kan, tak apa. Hari ni Ana bayar. Ahli masjid kan. Ana bayar hari ni. Okay. Oh, tapi dengan keluarga punya berkira kadang-kadang kan. Dia kita kena ubah persepsi bahawa sedekah, terutama keluarga kita jagalah. So maksudnya untuk kita kekal, ada harta kekal dan Allah akan terus sustain kita, baikkan bersedekah. Terutama daripada keluarga. Keluarga itu juga dikira sebagai sedekah. Sedekah di sini mana Allah akan ganti balik benda itu kepada kita. Okay, jadi ini 3 benda sebab kita tahu Allah Ta'ala Ghani. Apa kita nak buat? Tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, miliki benda terpenting. Kita tak miliki semua benda. Kita miliki 2 terpenting, iman dan kasih sayang. Yang ketiganya, iaitu usahakan untuk kekal harta kita itu dengan perbanyakkan bersedekah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz dapat tips kita pagi ni kan. Alhamdulillah. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ramai yang menghantarkan soalan di WhatsApp IKIM di 0112900404. Nanti kita akan tanyakan pada Ustaz apakah soalan-soalannya untuk Ustaz jawabkan. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti
di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria riang sepanjang masa, minuman lazat sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Kalau cerita bab makan, orang kita memang laju. Sebut je ayam, semua ayam dia nak sapu. Cuma, bukan nak merapu. Tapi hidup kita boleh jadi harum biru kalau sumber makanan keluarga kita tak ambil tahu. Peliharalah diri, peliharalah kalbu. Yakini sembelihannya, pilihlah ayam ladangku. Nak tahu promosi ladangku? Layarilah ikim.ladangku.my sekarang. Ladangku. Yakini sembelihannya. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam perkongsian Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Ghani. Dan kita nak kongsikan Ustaz antara soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Pertama daripada Jua Pontian. Ustaz kata macam mana nak dapatkan rasa tenang dengan ujian dan masalah Ustaz? Ada tak zikir-zikir tertentu yang boleh kita amalkan? Okey, masalah ni okey, cuba kita bayangkan dalam hidup kita ni kan. Dalam sejarah manusia, siapakah orang yang paling banyak diuji masalah? Siapa dia? Kan? Dia juga aktif sebagai wakil kepada seluruh pendengar sekalian. Para rasul lah Ustaz. Siapa dia? Rasul-rasul. Ya, para rasul dan benda ini disebut sendiri oleh Nabi SAW, asyadul bala al-anbiya. Maknanya sehebat-hebat ujian adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Maknanya kemudian berurutan berdasarkan keimanan. Jadi maknanya semakin tinggi ujian, semakin tinggi iman, semakin tinggi ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji benda yang kita tak mampu tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan menguji kita dengan benda tak mampu tanggung. Itu benda kita kena faham mengenai ujian. Maknanya pertama kita aku berat ni rupanya iman aku taraf ni. Kita rasa macam berat dah tu, padahal maknanya orang yang tinggi iman lagi berat ujian dia. Maknanya orang yang hebat iman lagi besar ujian dia. Jadi maknanya, dan Allah kurniakan benda yang kita mampu tanggung. Sebab dia berdasarkan keimanan. Okey. Jadi kalau kita tengok para nabi kan, dia paling kuat sangat ujian dalam hidup dia. Asyadul bala al-anbiya, Nabi paling banyak ujian dalam hidup dia. Tetapi kenapa Nabi paling tenang? Kan Nabi kan terkenal dengan orang paling tenang. Dia patutnya dia besar ujian, betullah dia yang paling macam tak tahan kan. Tapi Nabi paling tenang. Sebenarnya ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, bukan sebesar mana ujian itu menjadikan kita tenang ataupun tak. Cara kita berhadapan dengan ujian tu. Cara berhadapan itu menentukan kita tenang ataupun tak. Bukan ujian itu. Jadi balik pada soalan ni, macam mana saya nak ujian dengan tenang? Maknanya pertama sekali cara kita berhadapan. Kena betulkan cara kita punya ujian tu. Sebenarnya benda ni aku mampu tanggung. Yang keduanya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala step dia. Yang ketiga, dia cari manusia. Cari manusia, step dia. Untuk berbual, berbincang macam mana nak menyelesaikan masalah. Jangan cari pokok. Ada orang bercakap dengan pokok. Jangan cari kubur. Ada orang pergi kubur. Pergi kubur bercakap dengan kubur. Jangan. Cakap dengan manusia. Minta kepada Allah, cakap dengan manusia. Berbincang dengan manusia. InsyaAllah Allah kurniakan ketenangan, insyaAllah. Dan satu benda kita kena faham. Dalam hidup kita ni, semua benda bermula daripada kecil.
kemudian menjadi besar. Okey? Melainkan masalah. Masalah dia bermula dengan besar, kemudian akan menjadi kecil. Maknanya selesaikan sedikit demi sedikit, masalah bermula daripada besar, kemudian jadi kecil. Semua benda dalam dunia ni dia mula daripada kecil, kemudian jadi besar. Macam contoh kan, kita kat IT kan. Kita daripada kecil jadi besar sekarang ni kan. Besar macam ni kan. Besar semua. Maksudnya, maknanya dari kecil jadi besar. Melainkan masalah. Masalah besar, kemudian akan jadi kecil. Dan minta Allah SWT untuk beri jalan keluar. Allah Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Dan seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp kini Ustaz, macam mana dengan suami yang selalu dengar ceramah tapi dia selalu mencari salah isteri satu perkara, selalu menuduh isteri berlaku curang dan menyimpan perasaan pada orang lain Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Pertama sekali kita kena tahu bentuk ceramah. Okey, katakan suami punya perangai mulutnya ni longkang mulutnya tak berinsurans mulutnya itu penuh dengan penuh dengan kandang-kandang haiwan ketika marah maka haiwan tu berlari-lari keluar daripada mulut dia jadi ibu kakak kita kena faham jangan bela haiwan dalam mulut tau. Apa nak bela haiwan dalam mulut pula. Jangan simpan benda-benda hina dalam mulut kita. Cuba bayangkan kalau benda tu perkataan tu ada rupa. Bayangkan kita terselit kat mulut kita ni. Benda tu lah inilah apa semua. Sekali-sekali keluar. Gelik lah. Kan? Kalau boleh nampak bentuk tu macam rupa, penuh mulut kita. Buka mulut kan penuh ada benda-benda kehinaan dalam mulut tu kan. Kata-kata kotor tu kalau bentuk dia. Kan? Okey. Jadi maknanya katakan masalah dia adalah masalah mulut. Dia pergi kuliah tu kuliah umum. Cerita pasal sirah, cerita pasal mungkin tajwid, maka akan meningkatkan kefahaman tajwid dia, akan meningkatkan kefahaman sirah dia. Tapi membaiki mulut, masalah mulut, dia kena pergi kuliah atau mendengar kuliah untuk memperbaiki lisan dia, memperbaiki mulut dia. Baru dia boleh berubah. So kadang-kadang kita kata, isteri saya Ustaz, hari-hari dengan kuliah Ustaz. Suami saya Ustaz, hari-hari dengan kuliah Ustaz. Tapi perangai sama aja. Sebab apa? Dia dengan kuliah kat masjid yang topiknya lain. Topik meningkatkan sirah dia. Jadi topik tafsir Quran. Dia memang tafsir Quran dah akan meningkat dah. Tapi tetap akhlak dia maknanya kurang. Sebab akhlak dia ada kuliah dia. Macam contoh kan, Alhamdulillah. Rasulullah di Zahra dengan izin Allah, fokus kita rumah tangga kan. Jadi maknanya berapa ramai di dekat IT kan. Orang dengar dengan izin Allah, dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, orang dapat manfaat daripada dia. Dalam bab rumah tangga. Tapi kalau nak cerita mengenai ibadah, kena dengar tahsin ibadah. Betul. Kan kita ada tahsin ibadah kan. Jadi maknanya dengar tahsin ibadah meningkatkan mengenai kefahaman kita mengenai ibadah. Kan? Apa lagi kita ada? Kita ada sirah kan. Kita ada sirah kan. Nak sirah dari kuliah sirah dia. Ini maknanya, jadi kalau suami saya hari-hari dengar Ustaz, kuliah agama. Pertama kita kena faham topik apa dan sampai tak merubah dia punya lisan itu. Ataupun yang keduanya, kau dengar kuliah tu. Jangan-jangan duk main telefon kat belakang tu. Nak balik rumah, kena bebel bilik. Baiklah duduk kat surau. Dengar kuliah. Tapi main game atau main telefon kat belakang tu. Kau dengar kuliah tu. Itu soalan kedua juga Wallahualam. Masya Allah, Masya Allah. Itu soalan-soalan yang perlukan jawapan. Tapi kalau tak perlu jawapan pun, yang penting kita kena bergantung pada Allah SWT. Ustaz kan? Seterusnya kita ada sahabat kita ni Ustaz kata, nama Allah apa yang perlu sahabat kita amalkan untuk menghilangkan daripada ingatan tentang bekas suami yang pernah mendera emosi fizikal sahabat kita ni Ustaz? Okey, saya pernah kongsikan dulu nama. Kalau kita grounded dengan benda-benda lepas, maknanya baca zikirkan nama Allah Ya Ghafur. Ya Ghafur. Gabungkan sekali dengan Ya Ghafur Ya Syakur. Ya Ghafur Ya Syakur. Jadi kan zikirkan nama Allah Ya Ghafur Ya Syakur. Sebab kelebihan Ya Ghafur ni, dia akan lepaskan kita benda ingatan-ingatan yang lepas. Ya Syakur ni kerungsingan benda depan. Jadi amalkan Ya Ghafur Ya Syakur. Ya Ghafur Ya Syakur. Ya Ghani ni, Ya Ghani sangat bagus untuk sekarang. Kerana kata kita terhimpit dengan rezeki sekarang ni, banyak baca Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Mughni, minggu depan kita akan bincang apa tu Ya Mughni. Ya Ghani tu Allah yang kaya. Ya Mughni, Allah yang mengkaya. Allah yang memberi kekayaan pula.
Hari ini kita bincang Allah tu ya Ghani. Minggu depan kita akan bincang Allah yang memberi kekayaan. Jadi kalau sekarang ni setengah sempit rezeki dan sebagainya, zikirkan ya Ghani, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni ya. Tapi makhraj sudah betul ya. Ya Ghani. Dia huruf ghain ya, ghain. Ya Ghani bukan ya Gani, ya Gani, ya Gani, bukan Gani Ghani. Okey. Ya Ghani. Makhraj betul sikitlah. Ya Ghani ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Bukan ya Gani tu nama orang Melayu. Ghani tu jadi Gani. Ini mana Gani? Rupanya Ghani nama dia. Abdul Ghani jadi Abdul Ghani. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan maknanya boleh terguna pakai kalau orang ada masalah Ustaz kan? Maksudnya bukan sekadar kewangan lah kan? Ya. Maknanya kesempitan apa-apa pun boleh zikirkan ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Wahai Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini banyak kita belajar dengan nama Allah SWT Al-Ghani. Kita sampai ke hujung. Mungkin sedikit kesimpulan Ustaz boleh berikan. Ini kakak tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Hari ini kita bincang nama Allah Al-Ghani. Kita faham satu perkara. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kekayaan secara mutlak. Allah memiliki segala-galanya dan kekal. Sedangkan kita manusia, kita takkan mutlak, kita tak memiliki, kita tetap bergantung dengan yang lain-lain. Kita tak memiliki semua benda.